أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan limpah dan nikmat kurniaan daripada Dia, pada malam ni kita masih boleh melangsungkan ibadah kita pada hari yang sangat mulia yang dinamakan sebagai hari Nuzulul Quran. Ni basic nahwan, basic saja. Kita tak mau nak tunjuk lagi macam mana kita nak angkat suara di dalam nahwan, macam mana kita nak pindah ke lagu lain di dalam nahwan. Yang tu kita tak tunjuk lagi lah. Kita baca basic saja nahwan. Okey. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
أردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Okey, Sadaqah Azim. Itu lagu Nahwan. Nahwan basic dia, Nahwan sampai ketahuan lah. Nanti kita akan ajak lah, kita akan baca minggu ni, kita akan baca lagu Nahwan daripada basic dia, kemudian kita akan tunjuk macam mana Nahwan untuk kita tukar daripada nada yang rendah yang sekata macam tadi tu, pindah ke nada yang tinggi. Lepas tu daripada Nahwan macam mana nak pindah ke lagu yang lain. Nahwan, daripada Nahwan kita boleh pindah ke lagu Kurdi contohnya. Daripada Nahwan kita boleh pindah ke lagu Hijaz contohnya. Tu semua tu dia memerlukan masa yang lama dan memerlukan pendengaran yang tajam untuk kita dapat alunkan sebagaimana yang dialunkan oleh para pembaca Al-Quran lah, yang hebat-hebat lah. Kita ni nak ikan kan. Yang lain-lain tu, qori-qori tu, mereka tu memang orang yang memberi komitmen sungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran dengan suara yang elok. Memang hebat lah. Okey, kita tengok sikit makna yang ada lah di dalam muka surat ni. Dia masih berkisah tentang cerai lah. Semalam saya pun cerita tentang cerai lah. Sebab apa? Sebab ayat-ayat ni semuanya daripada yang muka surat 37 ni sampai dalam muka surat 38 ni cerita pasal cerai. Kenapa yang panjang sangat ni? Kenapa sampai 3-4 muka surat duk cerita pasal cerai ya? Sebab benda tu besar. Sebab benda tu dia berkaitan dengan sebuah institusi yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan manusia lah, iaitu institusi keluarga. Dan cerai apa semua ni, kita dalam masyarakat kita anggap benda tu aib lah. Dalam masyarakat kita anggap benda tu aib. Jadi kita kena ubah sikit perspektif. Kita kena ubah perspektif sikit tentang cerai ni. Cerai ni bukan semuanya negatif, bukan semuanya negatif. Kita kena ubah perspektif sikit. Ni kalau kita kadang-kadang masyarakat kita ni bila bab cerai no, kan, macam-macam kita punya ni kan, teori konspirasi kita keluar macam-macam dengar jiran kita cerai, keluar habis teori konspirasi macam-macam. Jadi kita kena tengok pada keadaan-keadaan tertentu. Sebab Nabi Muhammad SAW pun pernah cerai. Nabi Muhammad SAW pun pernah ceraikan isteri dia. Tapi talak apa? Talak raj'i lah. Bukannya talak bain ni. Bukannya cerai yang talak 3. Tapi talak yang raj'i. Talak yang boleh rujuk. Talak 1. Okey. So dalam ayat ni, nak menunjukkan ayat yang pertama ni, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra fa idza balaghna ajalahun fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Okey, yang ni yang pertama sekali ni adalah tentang iddah orang mati, iddah kepada orang yang kematian suami. Jadi ayat ni yang arba'ata ashhuri wa 'ashra, iaitu berapa lama ni? Arba'ata ashhur, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ni untuk iddah orang yang apa ni? 4 bulan 10 hari ni orang yang kematian suami dia. Bila suami dia mati, maka dia iddah dia jadi macam ni, iaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Bila habis saja tempoh tu, tempoh iddah tu, maka dia boleh buat apa? Dia boleh buat macam biasa balik. Dia boleh keluar rumah dan sebagainya. Dalam tempoh iddah tu, orang perempuan ni dia tak boleh kahwin lain, dia tak boleh keluar pada rumah sangat-sangat. Tujuan dia apa? Sebenarnya kita kena faham tujuan dia. Kadang-kadang kita kata, apa sepa tak boleh tu kan. Nak pergi kedai pun payah, nak pergi supermarket pun payah kan.
Oh, yang nak kena pakai baju hitam-hitam ni. Pakai baju hitam-hitam tu bukan iddah pakai baju hitam tak pakai makeup apa semua tu bukan iddah tu, orang tak panggil iddah tu, orang panggil hidat. Tu istilah dia hidat. Maksudnya yang iddah ni adalah masa tu, tempoh tu. Hidat tu adalah dia mengelak daripada berhias diri ataupun menarik perhatian lelaki lain. Sebab apa? Sebab istibra'ur rahm. Di dalam kitab fiqh dipanggil istibra'ur rahm. Maksudnya nak bebaskan rahim tu daripada benih. Takut sekali ada benih yang lain. Benih suami dia hak lama. Tiba-tiba dia pergi kahwin pula dalam tempoh tu kan. Tiba-tiba dah kahwin biasalah. Bersama apa semua. Lepas tu tengok-tengok kan ada anak. Jadi nak kata anak hak mana? Anak hak laki hak mati dulu ke? Kan? Ataupun nak kata hak anak hak laki hak baru ke? Jadi sebab tu dia ada tempoh iddah. Bila ada tempoh iddah tu dia nak istibra'ur rahm. Dia nak pastikan kata rahim tu tidak ada benih. Tu Islam dia sebab apa? Sebab hukum ni diajak oleh siapa? Oleh pencipta manusia tu sendiri jadi sebab itulah dia lengkap dia Allah SWT tahu dah macam mana kaedah untuk menjaga kehidupan manusia, biological manusia macam mana. Okey. Kemudian panjanglah cerita ni, panjang cerita talak ni. Yang ni kalau nak cerita dia kena cerita dari sudut fiqh. Dia kena buka kitab fiqh. Tapi point dia lah, saya buat kesimpulan lah senang. Dalam muka surat ni, point dia, kesimpulan dia, Allah Ta'ala nak ajar apabila talak ni, maka dia akan ada perincian-perincian dia. Dia ada hukum hakam selepas dia, dan dia ada hak dan tanggungjawab. Yang mana apabila orang yang cerai, contohnya cerai, kemudian dia ni tak dan bersama lagi, maka dia ada hukum dia. Mahar dia jadi macam mana apa semua, tu hukum dia yang tersendiri. Kemudian orang yang cerai, dia dah bersama dengan isteri dia kan. Dia ada hukum dia pula. Dia ada perincian-perincian dia pula. Yang tu kita kena perincikan di dalam kitab fiqh. Kalau nak cerita terus di dalam ni boleh tetapi dia tak lengkap. Bila tak lengkap nanti kefahaman kita salah. Jadi saya cerita secara ringkas saja bahawasanya talak ni yang pertama sekali yang kita kena faham, talak ni dia satu benda yang berat, benda yang besar. Dan akad nikah tu pun adalah benda yang besar lah. Mitsaqan ghaliza. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala kata mitsaqan ghaliza, maksudnya akad yang berat. So dia ada tanggungjawab dia ada hak-hak dia yang perlu dijaga. Dia ada hubungan, gabungan di antara keluarga dan sebagainya. So dia berat. Bila dia tu dah berat, akad nikah dah berat, hak yang lawan kepada dia iaitu talak lagi berat lah. Sebab itulah dia tu halal, tetapi dia tu sangat-sangat dituntut supaya elak. Kita elak daripada talak ni. Kemudian yang kedua kita kena sedar, talak ni dia bukan semuanya mesti tercela. Bukan semuanya hina. Lagi dengar talak, tu dia cerai dah, cerai berai habis dah. Bukan semestinya macam tu. Ada waktu-waktu tu cerai tu adalah yang terbaik. Kalau tak cerai nanti dia akan jadi lebih teruk dan sebagainya. Sebab itulah kita dalam majlis agama kita, apabila akad nikah dia letak lafaz ta'liq. Lafaz ta'liq tu untuk apa? Lafaz ta'liq tu adalah untuk memastikan seseorang suami tu dia menjaga hak isteri dia supaya apa? Supaya hak tu tidak terabai. Sekiranya hak tu terabai, maka secara automatik yang isteri tu boleh mengadu kepada majlis agama ataupun ke pejabat qadi dan bagi tahu bahawasanya hak dia tak terjaga, maka perkahwinan tu boleh difasahkan, boleh dipisahkan. Sebab apa? Sebab hak tak terjaga. Okey. So maksudnya di situ kadang-kadang isteri tu bila dia tak dapat hak dia sebagai isteri kan, kemudian ada orang lain pula yang mampu nak bagi hak tu. Ada orang lain pula nak bagi hak tu secara cukup. Jadi kalaulah yang suami tu dia tetap tak bagi hak, kemudian dia tak cerai, maka itu akan timbul satu kezaliman. Kezaliman pada isteri tu. Banyak kes macam-macam kes yang saya sendiri pun
Orang ramai mengadu kat saya macam-macam. Tapi kita nak tolong macam mana? Macam saya kata tadi itulah. Kita anak ikan. Anak ikan. Dia anak ikan ni lagu tu lah. Boleh lah tolong sikit-sikit. Bukan yang boleh tolong banyak-banyak. Tapi yang orang yang betul-betul membantu dalam isu-isu ni, yang ganjaran dia besar. Dia membantu untuk melepaskan kesusahan orang lain. Man kana fi auni akhihi kana Allahu fi auni. Sesiapa yang sentiasa membantu saudara Islam dia, maka Allah Ta'ala akan sentiasa bantu dia lah. Macam itulah. So kita tahu talak ni kadang-kadang tu adalah jalan yang terbaik. Dan kadang-kadang talak tu saja-saja dia tak boleh. Sebab dia tanggungjawab. Jangan buat pandai-pandai. Saja-saja nak talak. Lepas tu talak ni dia ada keadaan-keadaan dia. Ada talak-talak yang kita panggil talak sunni. Talak yang sunnah. Iaitu talak pada keadaan biasa. Pada keadaan isteri tu biasa dan sebagainya. Kemudian kita ada talak yang kita panggil talak bid'i. Talak yang bid'ah. Macam mana? Pi talak waktu isteri tu datang bulan. Tak boleh. Tu panggil talak bid'i. Talak tu jadi tak? Talak tu jadi. Tetapi haram. Hukum dia berdosa. Talak jadi tetapi hukum dia berdosa. Jadi tu nak cerita sedikit sebanyak lah tentang hukum talak ni, yang menunjukkan bahawasanya Allah SWT ni apabila diturunkan agama kepada manusia, dia perincikan sungguh-sungguh setiap satu masalah tu. Tu menunjukkan bahawasanya agama ni bukan datang daripada manusia. Agama ni datang daripada Tuhan sekalian alam yang memperincikan hukum hakam ni. Jadi saya rasa perkongsian saya takat tu saja. Simple. Yang kalau kita nak mengaji betul-betul fiqh munakahat ni, kita perlukan satu session yang lain. Kita mengajar daripada kitab fiqh. Sebab daripada kitab fiqh tu dia akan membahaskan hukum dia satu syarat dia, wajib dia, kinayah dia, lafaz kinayah jadi macam mana, lafaz soreh jadi macam mana dan sebagainya. Kalau sumpah macam mana, sumpah nak cerai isteri, halaf dia panggil halaf, sumpah cerai isteri, apa kafarah dia dan sebagainya. Semua tu ada diceritakan dalam bab munakahat. Jadi yang baik tu daripada Allah SWT. Yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Hujan-hujan ni memang syok nak tidur. Moga-moga kita dapatlah manfaat sikit lah daripada apa yang kita belajar hari ni, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.